Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi membedah prospektus IPO. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan melihat satu lagi syarikat yang bakal didagangkan di Bursa Malaysia tidak lama lagi. Syarikat yang diberi nama Coraza Integrated Technology Berhad. Okay, so itu tajuk kita untuk malam ini. So seperti biasa sebelum kita bermula, please kongsikan video ini, sharekan video ini agar kepada rakan-rakan anda. Okay, mungkin ada yang tak sempat nak baca prospektus ataupun masih ternanti-nanti apakah berkenaan details berkenaan dengan syarikat ni, apa yang bagusnya, apa yang kurangnya, okey, dan juga beberapa perkara yang kita boleh perhatikan insya-Allah. Okey, so dan juga sebelum kita mula saya nak check dulu audio. Please komen kalau boleh nampak saya punya skrin dan juga boleh dengar saya punya suara. Okey, agar tiada masalah teknikal, hopefully insya-Allah. So mudah-mudahan malam ni kita tak ada gangguan. Okay. So Coraza, okay, apa yang ada dalam Coraza ni? Jadi mungkin kita boleh bermula. Kita mulakan dengan saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang turut serta dalam sesi pada hari ini, dan juga kepada yang dah share this video. Thank you so much. Saya sangat-sangat hargainya. Alright, so sebagai pengenalan, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Saya currently memegang Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC. Mempunyai 2 license dengan SIDC dan juga FIMM. Dan kali so-called bekerja, okay, bekerja dengan pertama dengan di bawah agensi The Sophisticated Investor TSI, sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan juga sebagai senior marketing representative 2 di Philips Capital Management Senior Berhad. Okay, dan juga beberapa pencapaian saya sepanjang 2021 adalah sebagai million dollar producer, dan juga sebagai top producer untuk beberapa bulan, daripada bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Okay, so rasanya tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Okay, tahun 2022, insya-Allah mudah-mudahan tahun ini menjadi lebih baik untuk kita semua, dan juga insya-Allah saya akan menghidangkan kepada subscribers di YouTube channel dan juga di page Facebook saya dengan lebih banyak konten-konten yang lebih fresh, yang lebih powerful dan impactful insya-Allah. So saya perlukan sokongan anda untuk kongsikan dan juga untuk sampaikan dan juga panjang-panjangkan kepada rakan-rakan yang lain. Alright, so tanpa melengahkan masa, mari kita lihat prospektus. Okay, ini muka depan bagi prospektus Coraza Integrated Technology Berhad, syarikat yang diperkatakan biasalah kalau IPO ni dia akan katakan the next something lah, the next to something. Okay, so antaranya the next Kobe. Kalau siapa yang tahu, saya pernah bedah
syarikat Kobe ni dia punya annual report I think somewhere in mid last year. Boleh tengok balik di saya punya channel di YouTube, ada kita bedah dia punya annual report. Dia juga berkatakan syarikat Coraza ni bakal menjadi seperti UWC. Okay, UWC, yang mana UWC juga I think dia listed somewhere in 2019, sekitar 2019. Kobe quite dia dah lama di pasaran, tapi UWC baru. And currently these two company, UWC dan juga Kobe, I think around 5 to 6 ringgit per share. Satu saham dia lebih kurang 5 ke 6 ringgit. So people start comparing because this is the peer ataupun dalam sektor yang sama dengan syarikat UWC dan juga Kobe. Kobe I think something luar biasa yang dilakukan pada tahun 2021. Okay, kenaikan cukup signifikan. Manakala UWC I think dia dah since IPO, I think dia IPO price around 80 sen, sekitar 80 sen dulu. Kemudian currently traded at 6 ringgit, somewhere in 6 ringgit. After dia dah ada split lah, ada few split unit dan sebagainya. So kenaikan yang cukup menarik. So people start to correlate ataupun mengaitkan Coraza dengan this giant ataupun company yang besar ni lah. Okay, so kita nantikan sama ada boleh tak dicapai at that price dengan current price yang dia offer untuk IPO bagi Coraza is bagi saya okey lah, rendah. Nanti kita akan tengok berapa harga yang ditawarkan. I think semua mampu milik. Okay, affordable untuk semua orang. So currently the market mungkin KLCI tak berapa menarik, mungkin sedikit sendu lah panggil, tidak berapa tempting. But pasaran IPO I think quite busy. I think since end of the last year, tahun 2020, kita ada beberapa syarikat yang dah opening untuk sama ada melalui MITI ataupun online balloting. Contohnya Farmfresh, Senheng, Coraza dan juga beberapa lagi syarikat. It's quite busy with all the IPOs. Dan hopefully inilah tempat untuk kita mencari duit-duit tambahan kita tu melalui IPO. So tak apa, indeks tak menarik, pasaran saham tak berapa tempting, okay, tapi kita ada pasaran yang lebih memberangsangkan, iaitu pasaran IPO ataupun dipanggil initial public offering. Okay, so itu sedikit mukadimah berkenaan dengan pasaran semasa dan juga kerancakan IPO di Bursa Malaysia. Okay, so Coraza ialah syarikat bertapak ataupun beroperasi di Pulau Pinang. Nampak kat sini dekat front page, tapi actually this one is a back page lah sebab dia buka macam tu. So kalau kita baca prospectus tu, this is the front page, and ni dia punya end page dia. So syarikat ni operated di kawasan industri Bukit Panco di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Okay, so most of company kalau kita tengok teknologi ke semiconductor banyak juga di Pulau Pinang. Okay, so berapakah jumlah saham yang ditawarkan? Okay, saya zoom sikit kat sini. Alright, so untuk syarikat Coraza, numbers of shares yang ditawarkan kepada public, okay, dia ada dua, satu public, satu lagi kepada selected investor yang melalui private placement. So untuk public ditawarkan 117 juta. Okay, 117 juta units. Yang mana untuk Malaysia Public 21 juta, untuk dia punya directors, employees dan juga all person yang dah contribute kepada company ni ditawarkan 21 juta juga. Manakala private placement 74.9 juta. Okay, so itu pecahan dia untuk penawaran bagi IPO ini. Dan I think untuk balloting, I think around 5% untuk public lah. So meaning untuk kita as Marahai ni, kita boleh dapat 5% daripada total IPO dia. Okay, so mari kita teruskan dalam prospektus ini. Apakah perkara-perkara yang menarik yang boleh kita jumpa. Okay, yang pertama kita boleh tengok kat sini pada page ke-6, dia punya indicative timetable. Okay, apa yang ada dalam indicative timetable, yang pertama adalah
issuance of prospectus. Prospectus ini dikeluarkan pada 22 Disember 2021. Tapi I think dia dah notify earlier. Kalau tengok tahun 2021 tu, I think somewhere in mid of 2021 dia dah notify dia ada keen ataupun ingin mengapungkan syarikatnya di bursa. Okay, so closing date of application. Okay, so dia dah hampir ditutup. So beruntung kepada anda yang sempat menyaksikan video ini dengan lebih awal. Okay, yang mana tarikh tutup applicationnya adalah 6 Januari tahun 2022. Okay, so hari ni 3 Januari. So berbaki lagi lebih kurang 3 hari sebelum ditutup. Closing time 5 petang. Pukul 6 Januari pukul 5 petang. Okay. But sebagai disclaimer, okay, kena mention sesi ini bukanlah buy call dan juga bukanlah sell call, dan tiada sebarang nasihat pelaburan diberikan. Okay, so jika anda inginkan nasihat pelaburan, so please seek professionals, okay, dan juga license financial advisor. Okay, so just kita nak go through ni apa yang dicerita di dalam prospectus sebagai kita punya kajian sendiri. Okay, so any decision di atas risiko masing-masing. Okay, jangan kata ni dia buat sesi ni buy call lah ni. Okay, tak semestinya. Okay, so terpulang kepada anda. Anda buat research sendiri, anda tanggung risiko dan juga anda dapatlah keuntungan semuanya. Okay, okay. So please be vigilant, be investor yang bijak, intelligent investor, dengan membuat analisa, membuat kajian dan juga membuat decision sendiri. Bukan sebab dengar kata-kata orang, bukan sebab dengar cakap-cakap orang, tapi sebab anda yakin, anda dah buat analisa dan juga anda execute whatever dia punya trading plan. Okay, so balloting applications pada 10 Januari. Okay, so 6 Januari kalau apply melalui yang ini e-balloting, melalui Maybank ke, Public Bank ke, CMB ke, last 6 Januari. So dia punya balloting 10 Januari. So kalau dapat duit masa 6 Januari ni, masa apply tu dia tolak duit kita siap-siap. So kalau tak dapat nanti dia pulang selepas 10 Januari. So kalau dapat dia maintain ikut berapa shares yang kita successful ni. Okay. So sebab ni lah sekarang ni pasal IPO ramai berminat. So competition agak tough, okay. But it's based on luck lah, rezeki. Kalau dapat, kalau tak dapat jangan kecewa, banyak lagi IPO di masa akan datang. Okay, allotment to transfer share. Okay, share tu akan masuk ke dalam akaun kita kalau kita dapat pada 17 Januari, manakala date of listing pada 20 Januari. Okay, so 20 Januari adalah hari dia akan ketuk dia punya gong tu. Kalau IPO tu dia akan ketuk tu lah dekat bursa tu. Tapi tahu sekarang mungkin buat virtual lah. Ketuk gong tu, maknanya dia start listed 20 Januari. Okay, so kepada anda yang dapat tu, jangan lupa pula 20 Januari tu. Mungkin ada nak jual, mungkin ada nak hold ke, terpulang lah. Tapi 20 Januari tu letak siap-siap dalam kalender, notify dalam handphone punya kalender. Pukul 9 tu please tengok berapa harga dia punya opening price. Okay, so opening price dia okay, berapa dia boleh pergi berbanding dengan harga IPO dia. Okay, kemudian kita teruskan. Apa lagi yang menarik kat sini? Harga dia tak turun lagi. Okay, so harganya I think sekitar 20 sen. Okay, ataupun nanti kita lihat dengan lebih details. So far untuk syariah status bagi syarikat ini, ia adalah syariah compliance. Okay, so syariah comply bagi yang dikeluarkan oleh SAC, Syariah Advisory Council, majlis panel syariah bagi SC. Page, okay, this is the table of content. Kita takkan go through semua sebab banyak ni. Kita akan kita go through just bahagian dia punya prospectus summary untuk kita lihat beberapa details yang menarik, dan juga mungkin kita akan go through in depth bahagian yang dalam topik lain jika berkesempatan. Okay, but the most important thing saya nak tengok juga bahagian market research. So market research dia ada bagi pada part yang kedua, nanti kita akan lihat untuk kita punya kajian dengan lebih details. Okay, kita teruskan ke page 24.
Okay, so 26. Okay. This is dia punya business, business activities. Apa syarikat ni sebenarnya dia buat. Basically dia terlibat dalam semiconductor lah. Dia punya big chunk of the business datang daripada semiconductor. Yang ni dia punya proses dia. Daripada sheet metals ataupun metal block. Dia buat cutting, bending, welding dan sebagainya menjadi metal pieces, okay, ataupun menjadi precision machine component, dan juga dia hantar kepada customer dia. Okay, so basically dia dalam manufacturing untuk semiconductor. Okay, so produk-produk yang dia supply tu banyaklah industrinya. Antaranya of course semiconductor industry, kemudian dalam aerospace, dalam medicals, dan juga satu lagi saya lupa. Kita tengok lagi satu lagi. Okay, so itu dia punya. Okay, this one. Okay, so semiconductor, instrument in life science and medical devices, aerospace dan juga telecommunication. Okay, dan dalam aerospace dan juga telecommunications. So this is industry yang dia supply, produk dia buat, dan juga dia deliver kepada customer dalam sektor-sektor ni. Okay, so kalau kita nampak sekat di sini untuk tahun 2021, okay, semiconductor dia punya weightage dia paling besar, maknanya customer ataupun dia punya revenue dia datang banyak daripada semiconductor industries, followed by life science and medical devices, okay. Third is instrument dan juga untuk aerospace dan telecommunication, 6.9. Okay, so kita nampak kat sini semiconductor ada peningkatan daripada 37% naik kepada 40%, naik kepada 50%, okay, tapi 2021 menurun sikit, tapi still the biggest ataupun the big chunk of the business coming from semiconductor industry. Okay, so itu industri yang terlibat di dalam manufacturing dan menghasilkan semiconductor component ataupun parts. Okay, apa lagi yang menarik kat sini kalau kita boleh perhatikan? Okay, anda boleh baca kat sini dengan lebih details berkenaan dengan business ataupun background company ni. Bahagian prospektus summary ni anda boleh baca kat sini. Kemudian page ke-28. Okay, so kita nak tengok competitive strengths ya. Okay, apa kelebihan syarikat ni? Yang pertama, we are an integrated engineering supporting services provider with a wide range of services. This service encompass fabrication of sheet metal, precision engineering, as well as provision of related services such as D&D and value-added sub-module assembly services. Okay, itu yang pertama. We have established track record. 4 of our major customers have more than 10 years of business relationship. Okay, so 4 customer utama dia dah buat ataupun berurus niaga dengan syarikat Coraza. Sebut betul-betul jangan sebut Corona pula. Coraza ni lebih 10 tahun 4 major customer dia. Kemudian dia ada team yang well experienced, lebih daripada 40 tahun. Uish, berapa umur dia ni? 40 tahun experience. We continue invest in new advanced machinery line improving. Okay, so itu beberapa competitive strength dia. Okay, okay. Tapi itulah, saya masih belum convince, belum convince lagi lah kalau macam not so brief lah macam tu. Okay, dia brief, dia tak details. Kalau details lebih menarik. Okay, this is a business strategy. So actually dia nak buat expansion. Nanti kita akan lihat apakah yang ingin dilakukan melalui proceeds ataupun keuntungan daripada IPO ni. Sebab bila dia issue IPO, actually dia dapat modal. So dapat modal tu, dia nak buat apa dengan duit tu. Okay, so itu yang lebih penting sebenarnya. Okay, kemudian kita beralih. Alright, this one. Page ke-30. RM33 juta daripada IPO ni. So company, syarikat Sdn Bhd ke, syarikat biasa ke yang belum listed,
dia ada beberapa kaedah untuk dia mengumpul modal. Okay, so cara paling mudah, of course, cara paling mudah mungkin pergi ke bank, buat financing lah, ataupun buat loan untuk konvensional. Untuk Islamic kita panggil financing. Ataupun cara lain mungkin dia bagi private placement. Okay, ataupun private, dipanggil private shares lah kepada kenalan dia, ataupun rakan-rakan yang dapat untuk beli share tu, dapatkan modal. Ataupun mungkin dia boleh cara yang ketiga adalah dengan mengapungkan syarikatnya dengan listed, go for listing, dan juga dia boleh mendapat modal tambahan. Okay, so of course bila dia apungkan, ada banyak lagi lah kriteria requirement yang perlu dipenuhi, tetapi ia membolehkan public, so public maknanya orang ramai lah owns the share, mungkin beli sikit ke beli banyak, apabila dia offer kepada public di Bursa Malaysia. Kalau private dia buat private placement, kita tak boleh lah. Mungkin dia offer tu dekat big company macam investment company ke yang dah mula besar yang perlu tempat investment, tapi kita tak ada peluang. So bila dia go for listing di Bursa Malaysia, maka orang ramai yang ada CDS account semua boleh own ataupun dapatkan dia punya shares tu. Semua boleh beli dengan minimum satu lot lah. So itu kaedah untuk syarikat mendapatkan modal. So daripada modal tu, kita kena tahu juga apa dia nak buat. Sebab different company dia listed ada different objective. Tapi mostly is for expansion. Dia nak besarkan kilang ke, dia nak beli tanah baru, dia nak tambah line baru ke, okay? Ataupun mungkin ada yang purely untuk bayar hutang saja. Ada juga macam tu. Okay, so untuk Khorasan ni, mari kita lihat yang pertama, most of the proceeds lebih kurang 47% daripada dapatan keuntungan daripada IPO ni, sebanyak 15.5 juta akan digunakan untuk membeli new machineries. Okay, so maknanya dia nak besarkan lagi dia punya production line dia lah, nak menambahkan capacity output dia 47%, which is good lah, sebab dia dapat modal, bukan dia pergi enjoy ke, bukan beli je. So dia nak balik kepada bisnes, bagi balik kepada bisnes, invest untuk improve ataupun tingkatkan productivity dan juga dia punya productions dia. Kemudian 19%, 19.5% digunakan untuk construction of factory. Okay, so dia nak bina kilang yang baru. Okay, so of course lah, ada kilang baru, perlukan mesin yang baru. So mesin tu lebih mahal lah, kat sini 15.5 juta. Kemudian implementation of ERP system 3.6, sikit je. Extension of existing building, nak besarkan bangunan sedia ada 4.6%. Payment of bank borrowing. Okay, so dia ada juga untuk bayar bank, tapi bukan yang paling besar lah. Dia bayar bank dalam 4.6 juta ni, dia nak gunakan untuk bayar bank borrowing. Dan juga ni listing expenses ni. So company yang buat listing ni dapat dalam payment dia 3.7 juta. Banyak So siapa nak buat company tu, buat untuk go for listing 3 juta lebih kurang boleh dapat. Okay, apa lagi yang menarik dekat sini is on the financial highlights. Okay, kalau kita boleh nampak dekat bawah ni financial highlights ni, pertama on the revenue dia, kita tengok 3 tahun 2018, 2019, 2020. Sebab untuk listing dia perlu bagi 3 tahun konsekutif 3 tahun berturut-turut prestasi kewangan syarikat. Okay, 2021 tu rasanya dia mungkin nak listing 21, tapi mungkin tak sempat, dilanjutkan kepada Januari 2022. Okay, normally dia ada 6 bulan 6 bulan maksimum untuk dia listing selepas dia issue dia punya the first issuance ataupun bila dia daftarkan dekat bursa tu lah 6 bulan maksimum. So I think masih dalam within that 6 month tu. Okay, yang pertama bahagian revenue. Okay, revenue untuk 3 tahun, of course kita nampak ada peningkatan 2018 56 juta meningkat 58 juta meningkat 83 juta. Okay, so this company dia akan listed dalam ACE dia bukan main market, dia akan listed dalam ACE sebab tu kita nampak tak besar sangat 50 juta 80 juta je. Okay, kemudian gross profit dekat sini 13 juta 14 juta 21 juta. Okay, keep on continually increase. Quarter 1 ni dia ada kejatuhan sikit because of COVID dan sebagainya, but I think dia punya profit profit after tax, this one is margin adjusted profit after tax. Okay, so gini adjusted profit after tax 3.4 juta meningkat
sikit dia menurun. Menurun sedikit 3.451 menurun kepada 3.417, kemudian meningkat kepada 6.3 juta. Okey, untuk 21 ni 5.4 menurun kat sinilah. Okey, 21 menurun. Tapi untuk 3 tahun masa untuk 3 tahun financial year, untung 3 tahun tu untung, dan juga ada peningkatan lah. Okay, ada penurunan sikit, kemudian dia berjaya untuk double so almost double lepas tu pada tahun 2020. Margin sekitar 6.2 2018, menurun kepada 5.8, meningkat kepada 7.5. Untuk 21 margin lebih tinggi 12.5%. Okay, alright. Okay lah tapi dia bukanlah continuously increase every year tu. Ni kalau memang paling best tu macam every year tu meningkat kan. Untuk 3 tahun tu kita nampak pun macam confident lebih sikit lah. Ada confident lebih sikit. Tapi still 3 consecutive dia untung, dan juga dia cukup lah requirement yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia untuk go for listing. Okey, seterusnya apa lagi yang menarik? Okey, kalau kita tengok dekat page 47. Okey, ni tadi duit yang dia nak gunakan tu ni dia punya breakdown yang dengan lebih details. Yang pertama untuk purchase of machinery tu, untuk apa machinery, macam mana dan sebagainya, untuk customer mana dan sebagainya. Dia tak mention spesifik nama customer, dia just bagi akronim customer J, customer P dan customer lain. Sebab mungkin dia nak jagalah PNC ke apa berkaitan dengan dia punya customer tu. But it's a big agaklah. Kalau tengok dia punya description tu, is a big company dia punya customer base tu. Okay, ini dia punya tu laser punching machine, laser machine, bending machine lah. Ni machinery yang dia nak beli tu. Kemudian untuk construction of factory, 3 story office, 2 story factory, phase 2, phase 3 dan lain-lain. Okay, ni dia punya progress so far untuk manufacturing tu, untuk construction of dia punya factory tu, submission of BP, kemudian commencement of construction, bila dan sebagainya. Okay, okay, apa lagi yang best so far? Macam mana? Apa anda rasa dengan syarikat ni? How far dia boleh go? Alright. Okay, ada yang kenyang UWC Kobe kenyang. Alhamdulillah lah. Siapa yang profit yang profit tu, alhamdulillah. Tapi jangan lupa zakat kena jelaskan untuk tahun 2021. Okey. Kita pergi page 115. Tebal dia pecahkan kepada 3 part. Yang ni this is the first part. But the second part tu dia punya report untuk market research, dia punya independent report. Page ketiga, part ketiga tu is more on dia punya proses untuk apply dia punya IPO ni. Okey, 115. Okey, dia berkenaan dengan dia punya background, dengan ability history, sejarah penubuhan syarikat ni. Dia taklah lama sangat, dia stint 2001 je. Bukanlah yang 90-an ke 80-an punya company, dia start 2001 di seberang Perai di Pulau Pinang. Okay, so currently pun dia nak grow ataupun nak tambah dia punya facilities tu juga di Pulau Pinang. Anda boleh baca jika anda ingin tahu berkenaan dengan background syarikat ni. Okay, it's very details lah. Pecahan dalam pecahan dekat bawah-bawah ni is details. Kalau yang prospectus summary tu just a glance je, dia punya
berkenaan dengan prospectus ni, tapi nak tengok pecahan dia, tengok lagi details kat belah bawah ni lah. Tengok dia punya financial report apa semua ada dekat sini Okay. Kemudian ni tadi proses dia, ada juga dekat summary tadi kita dah tengok. Okay. Ini dia punya pecahan bisnes dia apa ni, bahagian sheet metal fabrication dia punya cutting dia, fiber laser cutting, ni dah proses-proses dia. Semua tak ada colour semua black and white je ni. Okay, fiber laser and mono head punching process, bending process, welding macam-macam jenis welding ada kat sini, spot welding ada. Okay, start welding, semiconductor industry. Okay, so ni produk-produk yang dia ataupun completed products dia dia gunakan untuk semiconductor dalam instrumentation industry, kemudian dalam life science and medical devices, telecommunication, aerospace Okay, yang ni dalam in-flight entertainment ni mungkin dekat TV yang kita tengok tu lah. Kalau naik flight kan ada TV tu, mungkin this one dia supply tu. E&E. Okay, machining, milling, turning, milling, tapping, precision. Okay, so this is dia punya end products dia. Okay. Dia punya customer dia mention kat sini. Okay, this is dia punya major customer. Dah boleh lihat dekat page 144. Ada beberapa dia just bagi akronim customer JAPVK. Okay. So ini 2018 berapa setiap company tu dia punya revenue yang dicontribute. Okay, ni kemudian 2019 mostly major masih remain the same, cuma weightage nya berubah. Untuk tahun 2020 dan juga dia punya weightage lah. Okay, yang paling besar kat sini semiconductor, customer dia punya principal country dekat Malaysia. Ini mungkin kan company di Malaysia lah. Ada di Singapura sikit, dan juga yang di USA dan Singapura pun sikit lah. Kalau dapat export besar, dan will be best lah. Tapi sekarang ni mostly dekat dalam Malaysia. Major ni dalam Malaysia. Okay, ni description dia dengan lebih details, tapi dia tak mention siapa nama company tu. Company A tu kat mana listed, company J tu kat mana dia punya listed. Ada yang New York, ada yang Japan dan sebagainya. Okay, so itu berkenaan dengan dia punya customer base. Kemudian I think habis bahagian part 1 ni. Okay, ini suppliers dia, major supplier yang dia dapatkan bahan-bahan. Ada yang dari Malaysia, ada dari US. Okay, kita masuk ke part yang kedua. This second part is bahagian dia punya market research yang dikeluarkan oleh independent market research company, Protege Associates. Ini dia punya report, anda boleh go through dengan lebih detail. Dia pun banyak 162 page kat sini saja. Dia termasuk juga dengan audit report apa semua tu, dia audited report pun dia masukkan dalam ni. Anda boleh go through. Tapi yang kita nak tengok yang pertama of course overview sikit, dan juga mungkin berkenaan dengan competitors ataupun dia punya peers dalam sektor yang sama, dan tengok berapa market share yang dia pegang, dan juga bagaimana futures ataupun prospek untuk sektor ini. Okay. So yang pertama overview on the global semiconductor industry. Okay, so kita tahu semiconductor industry ni memang tengah hot dekat seluruh dunia.
electronics equipment, bahagian perkara-perkara yang semua memerlukan kepada semiconductor. So before COVID lah, sebelum 2020, I think semiconductor industry ataupun tech industry ni dia grow, CAGR dia around 5% per year. But after COVID ataupun semasa COVID memuncak waktu pandemik tahun 2020, dia punya kenaikan tu dia meningkat lebih daripada 20%, okay, per year. So that is why ada masalah shortage di pasaran. Dan juga of course during COVID tu ada lockdown, maknanya ada backlog supply, tak boleh nak sampai dan sebagainya. Memang ada masalah shortage dalam semua tech industry. Automotifnya, nak buat kereta sekarang semua pakai chips, beratus-ratus chip, 200 chip lah, 300 chips lah. Kalau yang kereta elektrik lagi banyak. Kemudian nak guna untuk buat laptop, buat smartphone, orang nak guna untuk meeting, belajar online semua tu. Memang demand setinggi, tapi dia punya supply tak boleh cope. So memang ada masalah daripada hiccup dari segi supply, shortage untuk semiconductor. Tapi kita kena faham, of course during this time memang dia kena meningkat lah. Tapi in any cycle dia akan sampai dekat peak, dan juga dia akan membuat dia panggil macam retracement lah. So please bear in mind the sector memang dia macam tengah booming je, tapi in any cycle kita dah tengok dah property, glove, apa lagi macam-macam lah. Semua sektor, semua benda komoditis ni dalam pasaran dia ada cycle, sebab yang end user ni ialah manusia. Manusia ni beremosi, iman naik dan turun. So berbalik kepada supply tu, at one time semua orang nanti dah ada dah cukup laptop, tapi dia still ada yang beli, cuma dia tak sebanyak sekarang ni. Semua nak beli semua nak beli iPhone, semua nak beli laptop baru nak guna untuk kegunaan kerja ke, ataupun untuk updates ke, ataupun upgrade ke dan sebagainya. Okay, but in general masa sekarang ni masih ada shortage. Okay, so that's why kita nampak semiconductor most lah, Tencent ke, Taiwan Semiconductor ke, Intel ke, Nvidia ke, AMD ke, dia punya stock prices, Malaysia Inari-nya kan, UWC-nya, Createch-nya kan, semua since 2020 membuat kenaikan. Okay, so mana dia punya kompetitif? Okay, this is page ke-6, dia punya di ESI. Kita nak tengok dia punya kompetitif. Okay, competitive analysis page ke-6 bawah ni. Mana dia? Okay, ni antara kompetitor di dalam pasaran. Antaranya Alpha Precision Turning and Engineering Sdn Bhd, ada Franken. Mungkin saya tak pasti sebutan saya betul atau tidak, bukan Franken yang listed, ni yang lain. Franken Mechatronic, Sdn Bhd. Ada Kobe, ini listed, Kobe Technology Berhad, Sinton Sdn Bhd, dan juga UWC Berhad, yang ni listed. So dua ni listed, yang lain tu masih dalam Sdn Bhd. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, in comparison of revenue, of course Coraza ni, okay, sebut betul Coraza, dia masih kecil lah, in term of revenue berbanding dengan Kobe, dengan UWC, dengan Franken ni pun besar. Franken ni kita nak listed ke. Okay, besar agak ni dia punya revenue. Dia saing-saing UWC. Kobe, paling tinggi Sinton 221, UWC yang kedua, Franken yang tiga, Kobe ke-4, Alpha ke-5, Coraza ni yang Coraza yang ke-5, Alpha yang ke-6. Okay, so ini competition dari segi market share-nya ataupun dia punya among the peers. Manakala profit
after tax. Okay, profit after tax punya margin. Kita tengok margin dia. Paling besar nampaknya kat sini UWC. Okay, so UWC walaupun dia bukan revenue paling tinggi, tapi in term of profit after tax margin, ini profit dia lah paling tinggi antara tiga-tiga tu. So kalau kita nampak dekat sini, okay, walaupun revenue dia 219, tapi keuntungan profit after tax ni adalah 57 juta. Banding dengan Franken ni, yang ni tadi 221 juta. Sinton tadi revenue 221 juta, tapi profit dia hanya 38 juta. Sebab kalau kita tengok sini profit margin, margin ni penting. Banyak revenue tapi margin kecil pun tak sebagus kalau revenue-nya sikit, margin dia tinggi lah, macam tu. Okay? Sebab ni lah profit margin dia. So tech industry, manufacturing 10% is okay lah. So less than 10 tu mungkin a bit sikit sangat. Tapi kalau nampak kat sini Coraza in borderline lah 9.6 macam tu. But kalau dia boleh increase along the year more than 10% should be nampak lebih menarik. But UWC paling tinggi 26. Saya tak tahu macam mana dia dapat profit margin tinggi 26% untuk manufacturing. Bagi saya besar. Sinton pun 17%, Kobe 17 tu, sebab tu dia orang suka dengan dia lah. 17% dia punya margin dia, profit margin dia. So Alpha ni rugi, Alpha rugi. Franken ni hanya 6.1, walaupun dia besar revenue, tapi dia punya profit after tax pun tak besar. Okay, so kalau dari segi profit margin, Coraza ni duduk di tangga yang keempat. Okay, dari segi revenue dia ke tangga kelima, tapi dari segi profit margin dia di tangga keempat lah, di belakang UWC, Sinton dan juga Kobe. Okay, so to be fair, dia listed di Ace Market, dia bukannya dalam main market. So kita kena kalau compare tu, kena compare juga in term of dia punya market size, dia punya market cap dan sebagainya. Okay, but in term of general dari segi industry space, ini kedudukan dia. Okay, so analisis berkenaan dengan demand, condition of course lah, semua nampak estimate short term, medium term, long term, semua high dalam technological advancement. Kemudian untuk short term, medium term, government incentive, of course kita tahu government support untuk berkenaan dengan teknologi ni, ada banyak. Kemudian global aging population and healthcare reform, ini low. Trade protection by major economies, medium dan low. COVID-19 disrupting global supply chains, medium, low. Okay, so industri ni walaupun lockdown itu dia masih boleh beroperasi kan, sebab dalam dia panggil sebagai essential lah, essential service. Okay, ini pecahan dia, technical advancement. Kemudian Internet of Things. Okay, this is dia punya prospek yang ada. Sektor ni nak berkembang, apakah benda-benda yang boleh membawa dia, kategori apa yang dalam subsektor dia, yang kalau nak push dia punya sektor tu go further. So ini pecahan dia dalam bawah ni, ataupun dengan dia punya details dengan lebih diceritakan dengan lebih dengan lebih details. Anda boleh baca jika berminat, tapi bagi saya yang bahagian tadi tu saya lebih berminat. Yang lain-lain ni just for knowledge, dan juga mungkin ada orang buat analisis up to date details lah. Tapi saya mana yang saya minat, ada kriteria saya yang saya listed, apa yang saya nak tengok. Okay, kemudian kalau saya satisfied, then moving forward lah dengan whatever trading plan yang ada. Okay, so ni bank facilities yang dia currently ada, lebih kurang outstanding lebih kurang 19 juta. Public bank, Maybank, Malaysia Industrial Development Finance Berhad. Okay, apa lagi ada kat bawah ni? The directors punya details pun ada di bawah ni, semua ada. Anda boleh baca juga sekiranya anda berminat. Alright, so I think that's all from me untuk hari ini.
Okay, so macam mana sesi ni? Bagaimana anda rasa daripada bacaan kita berkenaan dengan prospektus Coraza? Okay, so Coraza Industrial Integrated Technologies Berhad. Apa pandangan anda? Okay, apa prospek yang anda rasa dia boleh ada? Okay, apakah forecast yang anda boleh buat berkenaan dengan syarikat ni? Oh sorry, tadi harga lupa So price, okay. Oh ada kat depan, sorry saya tak nampak tadi. The price adalah 28 sen. Kat bawah ni sebenarnya. Okay, so price adalah 28 sen per share. Okay, is kata affordable lah. Tapi tak semestinya anda perlu beli. Sekiranya anda rasa menurut jangkaan daripada analisis anda syarikat ni bagus, boleh grow in term of prospect masa hadapannya, business modelnya bagus, so you can make your own decision. Okay, tapi mungkin anda tak berminat dengan teknologi yang sebab mungkin rasa dia dah oversaturated, dia dah mungkin dah sampai peaknya, mungkin anda berminat dengan sektor lain, mungkin anda berminat dengan risk ke, anda berminat dengan healthcare, ataupun anda berminat dengan property ataupun constructions ke, it depends on you. But currently untuk IPO macam-macam ada syarikat daripada segi apa dia punya sektor yang berbeza. So anda boleh pilih sepulang kepada anda berdasarkan kajian anda dan juga analisa yang anda dah buat. Okay, so apapun pastikan anda buat decision dengan berhikmah. Okay, bil hikmah, dengan ketenangan, jangan terburu-buru, ada masa lagi 3 hari. Okay, so bertenang, buat analisa dengan detail, buat kajian, tengok anda punya modal, jangan guna duit yang nak pakai lusa ni maknanya guna duit yang lebihan, berapa banyak yang anda boleh apply, berapa yang boleh apply. Okay, dan juga mungkin ada IPO lain yang anda interested, mungkin Fund Fresh dah tutup dah, untuk MITI Fund Fresh dah tutup, mungkin dibuka nanti untuk public, untuk e-balloting, ataupun mungkin Sign Hang, saya nanti masih dibuka, yang lain tu mungkin dah tutup, I think Swift atau apa dia dah tutup. So jangan terburu-buru membuat keputusan, jangan sebab saya buat video ni anda terus beli. Okay, it's up to you, to your judgment, to your decision. Okay, saya tak ada berikan sebarang nasihat pelaburan, saya tak berikan sebarang buy call ataupun sell call. So it's on you. Kalau profit you dapat semua, dia tak ada bagi portion kat saya. Kalau untung you dapat, kalau rugi pun okay. So kalau you untung, kalah dia dapat semua juga. Tapi dia weightage dia modal tu you punya. Unless you subscribe kepada private mandate, dia fund manager yang uruskan, that is different thing. Itu kita memang leverage kat dia. Under private mandate kita ada fund manager, kalau dia nak apply untuk IPO, it's up to his judgement, dia punya discretion, dia nak masuk berapa lot, nak apply IPO yang mana sebagainya, that is different. Tapi kalau you buat sendiri, you punya account CDI sendiri, buat sendiri, is totally on you. Okay, dan hopefully this session brings you some insight, some knowledge and understanding berkenaan dengan pelbagai option, pilihan, okay, bukan option yang warrant, berbagai pilihan yang ada di pasaran saham. It's huge sebenarnya pasaran saham ni. Saya punya knowledge pun sebenarnya tak cover lagi keseluruhan sebab pasaran saham ni knowledge, sebab tu tak boleh panggil guru, sifu. Saya tak panggil saya sifu ke guru, kalau apa cakap saya tak saya tahu banyak lagi yang saya tak tahu, because it's too huge, sampai kita punya specialty tu ataupun kita punya skills tu mungkin a portion saja. Bahagian M&A apa semua ni saya mana lagi expert lagi, bahagian merger acquisition, bahagian private placement apa semua ni, ada lagi banyak macam-macam benda yang berkaitan dengan pasaran modal, capital market, it's a huge, but it's very interesting, dan saya memang passionate and juga interested. So that's why saya buat video, saya share knowledge, dan juga saya sediakan servis untuk orang ramai.
because I believe in it, okay, dan saya passionate about it, dan saya nak sampaikan dan juga berkongsi dengan orang lain. So hopefully you guys gain something. InsyaAllah kita jumpa lagi di tahun 2022 ni dengan lebih banyak information dan juga content dari segi knowledge sharing dan juga opportunities yang ada di pasaran. Doakan saya agar istiqamah untuk berkongsi, dan juga kepada anda saya mohon untuk kongsikan video ini kepada rakan perlukan mungkin yang tak tahu mana sebab banyak sangat sekarang ni overwhelmed dengan information. So at least for start dan juga untuk gain daripada tak dapat apa, tontonlah video-video saya sama ada di Facebook page saya ataupun boleh buka di channel YouTube saya. Okay, so subscribe dan juga tekan button loceng untuk dapatkan notification setiap kali saya upload a new video, insyaAllah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.